Akibat permintaan ramai dari korang, maka aku buat video part 2. Sama-sama kita enjoy. Kalau korang rasa video aku mantap, jangan lupa like, jangan lupa tinggalkan komen-komen korang untuk aku improve konten aku selepas ini. Jangan lupa juga tekan subscribe dan enablekan sekali butang loceng itu untuk mendapat notifikasi yang terkini dari video-video aku akan datang. Terima kasih. Franco telah mengatakan rumahnya telah dipenuhi oleh aktiviti-aktiviti paranormal. Dia sendiri mengatakan dia telah melihat bayang-bayang yang dia sendiri tidak kenal, dan dia menghadapi tidur paralisis. Dan paling menakutkan, dia ada gigitan, tak tahu lagi gigitan love bite di belakang badannya. Dan paling menyeramkan ialah apabila kemunculan gadis ini yang berkeliaran pada waktu malam di rumahnya. So kalau korang ingat, sebelum ni aku ada tunjukkan video bagaimana Franco telah berhadapan dengan gadis hantu ini. Mungkin dia ada personal kot dengan Franco, tetapi Franco mengatakan yang aktiviti-aktiviti paranormal di rumahnya bukan semakin berkurang, malah semakin meningkat, dan gadis hantu ini kuat menyakat beliau. Tak tahu apa masalah dia. Sekarang roh hantu perempuan ni semakin kuat menyakat dengan onkan shower, dia on off shower time Franco nak mandi, dekat sinki pun berkacau, dan lampu di dalam bilik ni sentiasa on dan off. So pada satu malam ketika Franco sedang duduk sendirian, dia menyedari bahawa lampu di tingkat bawah dan stereo speaker radio dia terpasang dengan sendiri. Se encendió la luz de abajo y está sola la casa. Voy a bajar. Dan pada malam berikutnya, keadaan menjadi lebih menakutkan. Se escucha mucho ruido en el primer piso. Estoy subiendo la escalera y no hay nadie. Conchita María. Korang nampak tak? Sebaik saja Franco menyedari suara tersebut, dia terus berlari ke biliknya. Sebaik saja kamera Franco menghala ke bilik, dia tertangkap suatu wanita yang sedang duduk di pucuk katilnya. Tetapi apabila kamera itu berpaling semula, tiada orang di sana. Franco pada awalnya tidak menyedari kelibat gadis tersebut. Namun setelah dia mengupload ke Facebook, barulah beliau menyedari. Itu pun setelah komen-komen dari viewer beliau. So, adakah anda rasa semua ini betul hantu atau penggunaan special effects semata-mata? Korang tentukan. Filem Pengabdi Setan dari Indonesia yang popular baru-baru ini telah menyimpan banyak kisah misteri. Ini kerana lokasi penggambaran yang dilakukan di kawasan tersebut merupakan sebuah rumah yang telah ditinggalkan lebih 20 tahun. Sewaktu penggambaran dilakukan, banyak kisah-kisah atau pengalaman pelik yang dialami oleh kru-kru penggambaran filem tersebut. Dan rumah ini telah menjadi tumpuan para pemburu paranormal kerana mereka ingin sendiri merasai apakah pengalaman pelik yang dirasai oleh kru-kru penggambaran tersebut. Maka salah seorang TikToker bernama NBA Ain ini telah melawat rumah tersebut dan dia telah menangkap sesuatu yang luar biasa atau menakutkan kot. Korang perhatikan dan lihat sama-sama. Ada yang tahu rumah ini? Rumah pengabdi setan. Nih pengabdinya. Korang nampak tak? Kamera NBA Ain ini terakam sesuatu yang sedang mengintai mereka dari tingkat 2 rumah itu. Apa yang lebih menakutkan ialah kerana entiti itu seperti terapung dan bergerak secara undur
Maksudnya dia tak pusing belakang lah, dia undur macam tu straight masuk rumah. Pada mulanya MBAI tidak menyedari rakaman ini, tetapi setelah dimainkan semula, kawan beliau menunjukkan makhluk tersebut yang berada di rumah itu. So, adakah korang rasa ini betul-betul hantu ataupun sekadar gimmick ataupun fake sahaja untuk menarik perhatian? Pemburu paranormal dari negara China, Shaolong dan rakannya telah berjalan lebih 3 jam untuk pergi ke sebuah rumah yang dikatakan didiami oleh satu roh yang sangat jahat, dan mereka melakukan dokumentari ini secara live di hadapan viewer-viewer mereka. Di sini aku ingin terangkan, dalam budaya Cina, mencarut atau marah boleh menakutkan roh-roh jahat ini. Pada mulanya, rakan Shaolong berasa sedikit marah terhadap kawannya akibat sesuatu. 跟你去。这个一瞅，这个地方真的年代很久远了。我操你妈，干哈你？炕上好倒霉。干啥呀？嘿！干啥呀？ 无中生有，暗度陈仓，瞎逼吃吃，别他妈逼了，你奶奶逼的！来，打开。我操！ 我太想打你了，老戴，真的，我真要直播暴打你一顿。我他妈的给你突然直播，你还打我？我真他妈，我真他妈太想打你了。你太他妈有人性了你！谁敢给你直播啊？除了给你直播还带人打，然后他妈待着好不？我真他妈想打你。 Setelah sejam merayau dalam rumah tu, kedua-dua pemburu hantu ni tidak bertemu apa-apa. So, mereka menggunakan satu kaedah yang dinamakan Peng Chi. Peng Chi ni sama kaedah lebih kurang macam UG board. OK。兄弟们啊，这个是咋说呢？他是一个我们东北的户外探险主播自创的一门招魂游戏，这个叫碰瓷术。可能说我们这个碰瓷术呢，来自于说一个马来西亚的一个邪教组织，他呢专门就是研究恶灵的，然后经常呢会用这个死亡小词儿，去那个就是召唤这个死亡的神灵，让他这些神灵呢去帮助他得到一些某种目的。词儿仙儿，我是你的今生，你是我的前世。若要与我碰瓷儿，请在桌上画圈儿。 Nasib mereka kurang baik dengan kaedah Peng Chi ni, tetapi keadaan yang semakin pelik berlaku. 那这不是在鬼屋里面给你招词儿仙儿的吗？用仙语说话呀！操你妈！ Mereka kembali semula ke ritual Peng Chi itu, tetapi mereka diganggu oleh sesuatu. 关键是他妈了个逼的！你说真的啊，千里迢迢200多公里来到这个地方，你说谁他妈想干啥呀？关键这里头也真没有啥玩意儿啊，咱也不能拿骨灰拿鸡巴一项玩吧？对不对？那你说鸡巴拿着鸡巴词儿，哎。 我
呦我操，老大！哎，谁？我操你妈！谁呀？Dan sekali lagi mereka kembali ke ritual Pengci, tetapi keadaan kali ini luar biasa yang terjadi.哎，我操你妈的！谁？我操你妈！这窗户洞，老铁们，谁？谁？Korang nampak tak? Perhatikan sudu di atas biasan cermin itu sewaktu Xiaolong pergi memeriksa di tingkap. Apabila pemburu hantu ini berada jauh dari meja, kelihatan sudu di atas meja itu seperti berpusing dengan satu kuasa yang kita sendiri tidak tahu. Tetapi tunggu, kita belum sampai ke kemuncak. Okey, so mereka berdua seterusnya menghala kepada sebuah bilik di mana di dalam bilik itu terdapat banyak cermin yang telah diterbalikkan, yang telah ditutup atau yang telah dihadap ke bawah. Maka salah seorang dari pemburu hantu ini mengambil keputusan untuk membuka cermin itu dan memeriksanya. Tetapi akibat itu sesuatu yang buruk telah berlaku.这他妈老硬啊！看都不说都是这个。我告诉你啊，你们的妈了个逼的！你们要是不喜欢看，你们赶紧走，没人他妈逼你搁这里头逼逼呲呲逼逼呲，逼这个你妈了个逼一个个的，像他妈傻逼似的！操你妈一个个的！ Kelihatan seperti seorang nenek tua berada di antara Xiaolong dan kawannya. Akibat dari ketakutan itu, mereka segera memusing kamera untuk memerhatikan apa di belakang. Tetapi tiada orang di situ. Maka dengan akibat pertemuan dengan nenek tua itu, mereka mengambil keputusan untuk tinggalkan tempat tersebut. Macam seram tak tadi? So kali ni kita ke Facebook pula. Seorang Facebooker yang bernama Abid Hernandez dari Mexico sering diganggu oleh satu entiti yang beliau sendiri tidak pasti dan tidak kenal. Tetapi apa yang menariknya pasal hantu ini ialah dia berlega-lega dan sering membuat kacau di rumahnya, tetapi dia bergerak dengan memakai kasut. Pelik kan? Hantu pakai kasut. Korang nak tahu kasut apa yang dia pakai? Mari sini aku bagi korang dengar.
So basically hantu yang berlegar dalam rumah Abiud adalah hantu wanita yang bertubuh tinggi lah kot. So hantu ni sering membuat kacau dengan menghempas pintu dan membaling objek, dan video ini telah mengejutkan ramai orang. Selepas itu Abiud ada upload satu video baru di Facebooknya. Dan Abiud ni sebenarnya dia sendiri mengaku yang dia tidak takut pada hantu ni, cuma dia nak buat satu dokumentari lah pasal hantu wanita bertumit tinggi ni. Tetapi sejak akhir-akhir ini hantu bertumit tinggi ini semakin berani dan untuk menonjolkan dirinya. Pada 27 Jun Abiud telah menangkap satu rakaman yang agak menakutkan. Kita tonton. Está comenzando ahorita que son las 2:58 de la mañana. Los que se alcanza a distinguir ahí al fondo son los que se ha estado viendo durante los últimos días. Esa luz, pues a pesar de que ya estuve quitando el foco, no desaparece, no vamos a ver cómo de qué es. El ratito el flash para que se alcance a distinguir. Pues como pueden ver se sigue viendo. Voy a abrir la recámara. Pues obviamente no tengo el foco como mencionaba. Hay una luz de mis vecinos, pero obviamente pues es una luz que solo se alcanza a reflejar un poquito en la cortina, pero considero yo que no es lo suficiente como para que se refleje, como ese es el caso. Es un reflejo pues bastante obvio. Te lo pongo de cabeza. Abiud telah klaim yang dia telah berjaya menangkap fenomena ini berulang kali, dan pada kali ini dia telah tangkap lagi, tetapi tak ada sumber cahaya dari rumah jiran maupun dari celah-celah mana. So apa sebenarnya, dari mana puncanya datang cahaya ini dari bilik yang betul-betul gelap ni? Abiud sendiri runsing. So pada satu malam ni Abiud telah terdengar satu bunyi bising daripada bilik yang sama ketika dia sedang bermain game. So dia terus pergi cek bilik tersebut. Korang nampak tak? Sebab Abiud sendiri tak nampak. Itu pun setelah viewer Facebook dia beritahu. Ramai viewer terkejut sebab sebaik saja Abiud mengalihkan kameranya melepasi cermin itu, dia tertangkap kelibat seorang wanita yang sedang duduk di atas kerusi. Kerusi yang sama yang Abiud tunjuk sebelum ini, dan kerusi itu kosong. Dan apa yang lebih menakutkan, korang lihat frame by frame, wajah wanita itu seperti bertukar-tukar bentuk dan rupa. Seram. Pintu bilik itu tertutup rapat, dan sebaik saja Abiud pergi periksa sekali lagi, tak ada orang pun di dalam bilik itu. So, siapakah gerangan gadis ini? Setelah Abiud berjaya merakam kelibat gadis tersebut, aktiviti-aktiviti di rumahnya menjadi semakin panas. Abiud kemudian komplain di Facebook yang bahawa dia tidak dapat tidur malam, dan dalam pernyataannya perempuan hantu ini tidak membenarkannya untuk tidur lena. Abiud kemudiannya menerima cadangan-cadangan viewer dari Facebooknya dengan meletakkan tepung di hadapan bilik pintu tersebut dan menyeru keluar hantu gadis tersebut. Tetapi keadaannya semakin menakutkan
yang terjadi. Mari kita tonton sama-sama. Son las 8:14 de la noche y solamente voy a dejar grabando con mi flash la cámara frontal y voy a apagar la televisión. Y a sugerencia de muchos de ustedes que me lo pidieron, pues también estoy aquí colocando la harina. Voy a cerrar la puerta un momento. ¡Hola! ¡Hola! Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Ya me voy, ¿eh? ¡Puta madre! ¡Déjame salir! Las campanas están moviendo. Esto parece una pesadilla. Maldita pesadilla. No comprendo. No entiendo. Uy. Puta madre. De verdad estoy muriendo de frío. No. Sejak dari kejadian itu, MU tidak lagi mengupload sebarang video terkini di Facebooknya, dan viewer beliau agak terasa atau terkejut dan mengalami berat tentang kehilangan MU. Tetapi apa yang korang rasa tentang video ini? Adakah ini betul-betul hantu yang betul-betul marah dengan MU yang duduk melepak sambil pakai kasut tumit tinggi, ataupun ini semua adalah rekaan semata-mata? Korang komen di bawah.